Okay, cepat-cepat you ingatkan. F equals to 100 itu adalah constant force. Okay, is applied to the 2 kilogram left rack to drive the 2 kilogram right rack to move downward through a 10 kilogram double gear pivot at support O. Okay, the outer radius and inner radius of the double gear is R naught equals to 200 millimeter and R inner equals to 150 millimeter respectively. Okay, the central radius of gyration, okay, it is given that the radius of gyration is 180 millimeter. That means you don't have to use the formula for Cyclades ataupun apa-apa formula lah untuk mass moment of inertia. Okay, cumanya you have to use the mass moment of inertia equals to mk naught square. Okay. Okay, knowing that the mechanism operates in a vertical plane. Okay. Apa maksud vertical plane? Vertical plane maknanya kita kena include dia punya mg lah. Vertical plane. Kalau dia kata horizontal plane, maknanya mg itu tidak memainkan peranan. Okay, dalam perkiraan kita. So, bila dia kata operate in a vertical plane, maknanya mg kena ambil kira, kena include sekali. Okay, determine after 3 seconds. Okay. The angular velocity of the double gear, the velocity of the right rack, the tangential force between left rack and double gear, and the tangential force between the double gear and the right rack. Okay, and then evaluate the effect on the velocity of the right rack if a greater force is applied to the left rack. Okay, justify your answer by using the analysis done in Q1B. Okay, so untuk soalan ni, apa yang you kena tahu, okay, you kena tahu force developed in the gear. Okay, so you kenakan force dekat left rack, so akan ada internal force, okay, developed in the gear, iaitu kalau F ni left rack, so dia akan ada ke bawah, dia akan melawan rack itu. So ini adalah force yang disebabkan oleh gear lah. Okay. Then bila dia rotate kat sini, so dekat sini akan jadi ada satu lagi force developed in the gears. Okay, yang ini kita panggil F inner. Ini adalah tangential force. Yang ini saya letakkan sebagai outer force. Okay, sebab dia bertindak pada outer radius. Okay, so yang ini yang student sangkut ni, bila ada right and pinion gear ni. Okay, so kita menggunakan impulse momentum principle. Okay, draw the impulse momentum principle for the left rack. Okay, given that the initial velocity is 0, therefore angular momentum at initial position equals 0. Okay, plus, okay, this is the IMD. So U ada mass. Okay, mass ini akan bertindak sebagai gravitational force. M left right times G. Okay, itu adalah gravitational force. Okay, ada lagi external force yang kita kenakan F sebanyak 100 Newton F. And then kita kena ada reaction, okay, daripada gear tu sendiri, iaitu F naught. F naught ini bergantung kepada kekuatan F dan juga bergantung kepada radius of the gear dan juga mass of the gears of the double gear tu. Jadi kalau semakin berat double gear, F naught dia semakin tinggi lah. Okay, kalau semakin besar dia punya radius, F naught semakin tinggi. Okay, macam tu. Okay, equals momentum at point 2 adalah M left rack V left rack at point 2. Okay, so ini adalah impulse momentum diagram. Okay, the impulse momentum principle for the left rack using linear momentum, okay, mv1 equal mv1 plus summation of impulse equals momentum at point 2. Okay,
So menggunakan this formula, okay, momentum at point 1 equals 0, okay, plus dengan summation of impulses. Okay, you kena perhatikan dekat IMD. Dekat IMD, kalau you lukis betul-betul dia punya free body diagram, okay, you include all the forces, so impulses you akan betul lah. So dekat sini impulses you terbahagi kepada F, iaitu external force, minus MLRG, ini adalah gravitational force, minus force developed at the outer radius F0, darabkan dengan T. Okay, T adalah masa. Okay, so dekat dalam ni kita darab T. T ni darab dengan F tolak M LRG minus F0 equals M LR VLR at point 2. Okay, this is the momentum at point 2. Okay, putting in values. Okay, sebelum tu kita kena tahu dulu, but VLR at point 2 equals to omega 2 R0. Okay, sebab apa kita pakai R0? Sebab dia VLR2 ini bertindak dekat outer radius, bukan inner. That is why kita pakai omega 2. Okay, kalau dekat inner radius, kita gantikanlah dengan RI. Okay. And then F0 is the outer force developed in the gear during the movement. Since F is constant, therefore F0 will also constant, leading to the constant angular acceleration of the gear. Okay. Okay, masukkan dia punya value dia. So you akan dapat macam ni lah. F, okay, F equals to M LR over T omega square plus F0 plus MLR G. Okay, this will be the equation number 1. Okay, sebab apa saya tarik number 1? Sebab saya nak jawab nanti soalan nombor C. Okay. Okay. Hello. Okay, sir. Okay. Or you boleh buat terus macam ni lah. F0 equals to, masukkan nilai dia, and then you will get 80.38 minus 0.1333 omega 2. Okay, yang ni akan jadi equation number 2 lah. Okay, draw the impulse momentum diagram for the double gear. Okay, for the double gear kita ada mass, so kita akan ada gravitational force mg. Okay, untuk momentum, angular momentum yang pertama, kita dapat 0 lah. Okay, sebab dia start from rest. Okay, summation of angular impulses. Okay, you kena list down kan semua forces yang ada. Okay, so kita ada mass, maknanya kita ada mg lah. M untuk gear darab dengan G. G adalah 9.81. And kita pin kat O, and then kita ada reaction OX and OY. Okay. And then kita ada outer force developed in the gear, F0, and inner force developed in the gear at the inner radius. So Fi lah untuk inner force. Okay, equals angular momentum at point 2. Okay, this is Ig omega 2. Okay, so yang ni akan jadi impulse momentum diagram for the double gear. Okay, the IMP for the double gear, Fi is the inner force developed in the gear during the movement. Okay, using angular momentum principle. Okay, R times mg Vg1 plus Ig omega G1 plus summation of angular impulses equals R times mg Vg at point 2 plus Ig omega 2. Okay, sekarang ini kita hanya ada pure rotation sahaja. Bila ada pure rotation, translation tidak ada,
you may cancel the VG. Okay, as well you can cancel omega G at 0.1. Okay, because the system start from rest. Okay, plus summation of angular impulses equals VG, you cancel sebab tidak ada translation, dia ada pure rotation saja. So biarkan saja AG omega 2. Okay, dia akan ada nilai lah. Okay, 0 plus R0 F0 minus R inner times F inner times 3. 3 adalah masa dia. Okay, yang ini adalah moment. Yang ini adalah moment, kalikan dengan masa, you akan dapat angular impulse. Okay, equals IG omega 2. IG adalah mass moment of inertia about the center of gravity. IG equals to mk naught square. M adalah 10, k naught adalah 0.18 square equals to 0.324 kilogram meter square. Okay, and then the velocity of right rack at point 2 equals omega 2 Ri. Okay, you kena tukar lah, masukkan supaya equation you akan berada ataupun you tinggalkan dalam sebutan omega. Okay, so masukkan nilai dia 0.2 times F0 minus 0.15 which is R inner times F inner times T. T adalah 3 second equals to 0.324 adalah I naught yang ini. Darabkan omega 2. Omega 2 adalah sebutan unknown yang kita tak tahu. Okay, so simplifykan this equation and then you akan dapat 0.2 F0 plus 0.15 inner force equals 0.108 omega 2. Okay, so kita ada equation 2 dan equation 3. Okay, dalam equation 2 dan equation 3 kita ada berapa unknown? Okay, kita check balik. F0 satu unknown, omega 2 dua unknown, inner force dia menjadi 3 unknown. Okay, so kita memerlukan berapa lagi equation? Kita ada 3 unknown sekarang ni, kita ada 2 equation. So we need satu lagi equation, okay, supaya kita boleh solve the problem. 3 unknown memerlukan 3 equation. Okay, you draw the impulse momentum diagram for the right rack and you will get 0 momentum at position 1 plus impulse. Okay, kita ada MRR times G. Okay, kita ada FI. FI itu adalah inner force. Okay, inner force developed in the gear. Okay, dia kalau you pakai, you lukiskan untuk right rack ni, dia akan berlawanan arah dengan yang you lukis dekat gear. Sebab apa? Dia hold the principle of action reaction, which is Newton third law. Okay, kita ada action, kita ada reaction. Untuk double gear, F inner ke bawah, bila kita lukis untuk right rack, F inner akan jadi ke atas. Okay, they hold the principle of action reaction. Okay, which is hukum Newton ketiga lah. Okay, sama juga dengan dia bergerak ke bawah, MRR times VRR at point 2. Okay. Okay, this is the impulse momentum diagram. Okay, saya lukiskan balik. Okay, supaya awak nampak. Okay, the impulse momentum principle for the right rack, okay, will be MRR VRR at 0.1 plus summation of impulse equals MRR times VRR at 0.2. Okay, so masukkan nilai dia 0 plus dengan MRRG minus FI times T equals MRR VRR at 0.2. Okay, so apa yang penting sekarang adalah lukisan INDU. Kalau you betul lukis, okay, so the equation you yang
yang akan you guna akan jadi betul lah. Okay. But we know that VRR at point 2 equals to omega 2R inner. Okay. So masukkan nilai dia 0 plus 2 times 9.81 minus Fi times 3. 3 adalah times dia. Okay. After 3 second. So omega MRR adalah 2 darabkan dengan VRR at point 2. So you akan dapat omega 2R inner. So masukkan nilai dia. So you akan dapat Fi equals to 19.62 minus 0.1 omega 2. Okay, solving equation 2, 3, and 4 simultaneously will give omega 2 equals to 127.08 radian per second. Okay, inner force equals to 6.91 Newton. F outer equals to 63.44 Newton. Okay, the velocity of right rack, okay, VRR at point 2 equals omega 2R inner. Okay, masukkan nilai saja, you akan dapat 19.062 meter per second. Okay, as per equation 1 yang mana? Okay, equation 1 you tengok balik. Raising the applied force F, iaitu F, has the potential to cause an increase in the angular velocity omega 2. Okay, dalam equation tu you kena examine satu-satu. This in turn leads to a rise in the right rack velocity as indicated by equation number 3. Itu sahaja cara menjawab soalan yang ketiga. Okay, soalan ni okey, betul lah. Soalan ni bagus lah, soalan ni. Tak ada perubahan. Tapi kalau macam soalan yang assignment sebelum ni, saya ubah, saya jadi panjang. You tengok dia punya solution panjang tu, itu bukan standard soalan final. Okey, ini standard soalan final dan jawapan soalan final 3 markah. Okey. Ini cara menjawab dia. Okey. You tengok balik analisis you dekat B, barulah you boleh menjawab equation soalan nombor C. Evaluate the effect on the velocity of the right rack if a greater force is applied to the left rack. Okay, justify your answer by using the analysis done in question 1B. Okay, you need to justify using the equation lah yang saya bagi tahu ni. As per equation 1, ini adalah justification. Yang ni adalah justification dia, equation 3 ni. Okay? Okay, any questions so far? No, sir. Tak Tak ada, ada. boleh jawab final lah ni, insyaAllah. Okay, yang ini saya pakai equation of motion, force mass acceleration dengan moment equals to I alpha. Saya buat cara ni, method ni. Dan yang ketiga adalah work energy principle. Saya dapat jawapan yang sama juga. Okay. Sir, saya nak tanya berkaitan dengan FBD dia. Sekejap. Okay. Okay, FBD. Okay, FBD. Yang mana tu? Yang tadi tadi? Yang tadi tu. Okay, yang ni? Awal-awal kan dia cakap at rest. So kalau saya still lukis arah macam MV2 tu MV1 tapi dekat equation nanti saya letak nyatakan 0 boleh juga ke? Boleh juga. Makna saya faham lah, awak faham lah mana tu. Makna 0. Boleh, tak ada masalah. Okay. Thank you, sir. Okay. Any question untuk soalan 1 sebelum kita move ke soalan nombor 2? Okay. Ni kena faham betul-betul. Biasanya assignment, saya tak tahu soalan final keluar macam mana. Biasanya soalan assignment dia menjurus kepada soalan final lah. Okay. Untuk semester lepas, kalau you jawab soalan assignment, 5 soalan dah boleh jawab lah. 4 soalan, 5 soalan lah. 4 yang solid. You boleh jawab. Kalau you faham tu. Dia bagi soalan yang lebih kurang sama.
jalan cerita yang sama. Kalau dia faham, dia boleh jawab lah. Okay. Okay, ini soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni dah masuk. Sebelum ni dah masuk dah. Final dah masuk. Assignment pun dah masuk 2 semester lepas. Okay. A homogeneous thin disk of radius 200 mm and mass 0.6 kg shown in the figures is spinning relative to the axle AB. Okay, axle AB at the constant angular speed omega equals to 120 radian per second. The axle AB is supported by a ball and socket joint at A. Okay, ball and socket joint at A. Maknanya dia boleh pergi dekat situ, dia boleh rotate omega and then dia boleh naik theta tu. Theta tu boleh naik. Okay, kalau dia bagi tahu, inilah maknanya ball and socket joint at A. Okay, maknanya dia boleh rotate with omega ni, and at the same time dia boleh berubah theta ni. So dia akan ada theta dot lah. Okay, dia akan ada theta dot. Okay, given the length of axle AB is 500 mm and theta is 30 degree, and neglecting the weight of the axle AB, determine at the instant shown the angular velocity and acceleration of the disk. Okay, determine at the instant shown. Okay, the angular velocity and acceleration of the disk, okay, you kena determine, and then the value of omega for which the axle AB will remain at 30 degree during the motion. Maknanya theta ni dia remain 30 darjah. Okay, and the dynamic reaction at A. Okay, semua soalan yang dibagi ni semua saya dah tunjuk dalam example saya. You kena buat effective moment, satu-satu you kena buat effective moment, you kena buat applied moment. So samakan effective moment dengan applied moment, and then you akan dapat omega, the value of omega. Okay, supaya theta dia remain fixed during the motion. Okay, remain fixed at 30 degree during the motion. And then untuk determine reaction at A, you kena gunakan second Newton's law, summation of forces equals to MA. Okay. Okay, let's start. Okay, the solution, moment about G and effective moment of a body. Ini formula dia. Okay. Moment about A, kita menggunakan transfer theorem of moment. Kita transferkan daripada B tu, point B kita transfer kepada A. So kita kena tahulah RG dia, kita kena tahu dia punya M of the disk dan juga acceleration G of the disk. Okay, mg ini adalah moment about center of gravity. Okay, so you kena tahulah menggunakan this formula. Okay, mudah je. The effective moment of the disk about point A, kita dah ada step untuk soalan ni. Okay, you follow je step and then you kena faham. Mula-mula kita cari angular velocity. Okay, total angular velocity of the disk, omega D equals omega K global plus omega I. Okay, remember for the total angular velocity and total angular acceleration, you must represent, okay, the velocity, the angular velocity and the angular acceleration in local coordinate. You tengok dekat sini, mg ni, okay, semua formula yang kita guna adalah dia ada X bar, dia ada Y bar, dia ada Z bar. I bar, X bar, Y bar, Z bar mewakili local axis. Okay, therefore untuk omega D you kena representkan dalam bentuk local coordinate. Sekiranya diberi K adalah global, so you kena tukar kepada local. Wajib wajib. But okay, you kena lukiskan. Okay,
Looking from IK view, you tengok daripada sini lah, daripada sini. Okay, you tengok daripada sini. From this view, okay, so you akan ada I kecil dengan K local kat situ. So you nak resolve K ke dalam local, maka K you akan menjadi hypotenuse. Maka dia akan menjadi garisan yang paling panjang dalam segitiga. Okay, kalau you ambil macam ni salah ha. You ambil macam ni salah ha. Okay, segitiga ni you ambil ni. Salah ha. Sebab apa? Kalau you ambil segitiga ni, K global you tidak menjadi hypotenuse. Okay? Mudah je tu. Okay? Sekarang ni resolvekan dia. Okay, resolvekan dia. K global equal sin theta in I direction. Okay, kalau you nak senang, daripada origin O, dekat sini O kan, dekat sini O. Daripada O nak pergi ke K global, sama juga daripada O pergi ke positif cos K local. Dan daripada sini, you naik ke atas, ikut nak panah ni, plus dengan sin theta in I direction. Yang ini. Itu je, menggunakan vector rule. Okay, ingat balik vector rule. Kalau kita ada point kat sana, daripada O, nak pergi ke A, gunakan vector rule, kita boleh pergi ke sana. Okay. And then you turun ke bawah ni. Okay. Macam tu. And daripada bawah ni, you naik ke atas. Ini adalah vector rule. Okay. Sir. Ya. Sorry, boleh tak Sir terangkan balik macam mana kan asal dia theta dia tu macam dekat sebelah I kan, dekat global tu. Dekat local kan. Lepas tu kenapa dia dekat K? Oh, sama je. You lukis sini ada theta kan? Theta. Yang ni kan 90 degree. Okay. So, yang ini akan jadi 90 darab theta. Oh. You kena cekak lah tu. Itu matematik je. Okay, 90 darab theta. So, angle ni theta lah. Boleh? Boleh, Sir. Okay. Okay, yang lain boleh boleh follow Okay. So, omega D tukarkan dalam bentuk local semua. So, you akan dapat omega sin theta I plus cos theta K plus omega I. So, ini akan jadi awak punya omega D dalam local axis. So, arrangekan balik. Okay. Omega sin theta I plus omega cos theta K. Okay. Susunkan balik dalam sebutan I dengan K. So, you ada omega, apa tu? Omega X dengan omega Z. Omega X bar, omega Z bar. Okay. What will happen to omega Y bar? Okay. So, omega Y bar ini adalah 0. Okay. Tengok balik formula mg. Kalau ada omega Y, awak akan potong. Omega Y bar potong. Omega Y bar potong. Omega Y bar potong. Potong. Okay. Itu dah siap untuk total angular velocity of the disc. Okay. For total angular acceleration of the disc, you need to differentiate the equation of omega D. You need to differentiate this equation. The original equation. Tempat di mana dia rotate. Macam omega ni, dia rotate pada K global. So, you kena differentiatekan this equation. Okay, omega I ni, dia memang rotate pada local axis. So, ambil formula ni, kita differentiatekan, kita akan dapat omega dot ni kosong lah. Omega dot K plus omega K dot
plus omega dot I plus omega I dot. So omega dot equals to 0, omega dot juga, K dot equals to 0 menggunakan omega theorem. Okay, kalau tak faham tak apa, nanti saya akan tunjuk omega theorem. Okay. Omega dot itu adalah constant angular velocity dia bagi. Therefore, angular acceleration akan jadi 0. Tinggal lagi omega I dot. Okay. I dot tu apa ni? Ni I dot ni. Saya pun tak pasti. Sepatutnya kena ada I dot ni. Tapi macam mana saya buat equation tu? Dulu jadi, sekarang tak jadi. Okay. Perubahan I. Okay. Buka balik nota saya chapter 5. Okay. Apa itu omega theorem? Omega theorem adalah kadar perubahan arah. Okay. Arah I ni, arah yang lokal ni saya lukis ni. Ini adalah arah I. Apabila motor dekat sini, dekat B ni, saya letakkan satu motor untuk rotate with omega yang ini. Apabila kita rotatekan dengan omega, apa akan jadi kepada arah I ni? Arah I ni berubah ataupun tidak? Okay, arah ni, okay, bear in your mind that I tu adalah imaginary axis yang kita wellkan dekat point B. Makna dekat sini dia akan ada sini dia akan ada Y local lah. Y local ataupun Y bar. Dekat atas ni I kan, nanti you pening pula. Saya erasekan dulu. Okay. Saya erasekan dulu. Yang atas ni adalah X bar. And then yang ini Z global, so yang ini akan jadi Z local. Yang ini Z besar ni. Okay, dia jadi macam tu lah. Nampak Y dengan Z tu nampak lukisan tak berapa ni kan. Tapi macam tu lah, lebih kurang. You kena faham kan. Okay, perubahan I ni, perubahan arah X ni dipengaruhi oleh apa? Kalau you tengok dekat sini dia ada dua motor saja. Okay, sebab dia rotate with omega besar ni dengan omega kecil ni. So dia akan ada dua motor lah maknanya. Okay. So I bar ni, X bar ni, dia akan berubah. Okay, kita wellkan dekat situ, dekat point B. Okay. Apabila motor dekat bawah ni dia rotate, omega ni rotate, motor kat bawah ni dirotate, apa akan jadi kepada arah X ni? Arah X ni kita wellkan, kita welding dekat point B, contoh macam tu lah. Dia sebenarnya imaginary axis, tapi tak nampak lah kan, imaginary. Kita just imagine sahaja. Okay. Tapi kalau kita nak senang, kita wellkan kat situ, letakkan betul kat situ. Okay. Maknanya kalau motor pertama ni dia rotate with omega, dia ni akan mempengaruhi perubahan X bar lah, ataupun perubahan I. So alpha D equals to omega yang ini darab dengan ini. Omega K ni adalah omega yang mempengaruhi arah X bar tu. Crosskan dengan X bar itu sendiri. So kita akan dapat omega kecil, omega besar, cos theta pada arah J. Okay, using right hand rule, K ni cross I, you akan dapat apa? K besar cross I. K besar cross I. Dapat apa? Ini X bar, yang ini Z besar. Okey, Z besar
cross dengan using right hand rule, cross dengan this angle, angle ni angle apa ni? Angle ni kalau kita tengok 90 tolak theta, betul? Angle ni adalah 90 tolak theta. Using the definition of cross product, nota saya yang intro dulu, untuk cross product dia kena ambil sin theta. Okay? Bila sin 90 tolak theta, so you akan jadi sin 90 tolak theta adalah cos theta. Okay? Kalau tak percaya, tekan calculator lah. Sin 90 tolak contoh theta sama dengan 30. Sin 60 lah. Sin 60 sama dengan cos 30. Sebab tu saya ambil cos 30 kat sini. Cos theta lah. Omega kecil, omega besar, cos I pada arah J. J pada arah inilah. Sama dengan ni. Sama dengan Y global. J, dia coincide. So yang ini akan jadi alpha Y bar pada arah J. Okey, dekat sini plus dengan alpha X bar kat mana? I plus dengan alpha Z bar pada arah K. So, alpha X bar 0, alpha Z bar akan jadi 0. Jadi, kalau term yang ada dalam formula ni, I X bar, I Z bar, you akan cancelkan dia. I X bar, I Z bar dekat sini, dia akan jadi 0. Tinggal lagi apa? Tinggal lagi 3 equation ni pada arah J ni. Yang ini. This one. Ya, ini. Tinggal lagi 3 term sahaja. Okay, untuk solvekan MG, you kena tahu mass moment of inertia, iaitu I X bar, I Y bar, I Z bar. Okay. Okay, so I Y bar, I Z bar equals to MdR square over 4. Masukkan nilai, you akan dapat 0.006 kg meter square. Okay. Untuk I X bar, MdR square over 2, you akan dapat 0.012 kg meter square. Okay, sekarang ni ada soalan tak nak tanya? Okay, ini adalah step dia. Jadi you kena faham. You hafal step, you faham dia punya cara dia. InsyaAllah you boleh jawab final. Sir, Ya. yang omega k dot tu kenapa dia cancel tadi? Omega mana? Yang mana tu? Yang dekat situ, yang omega k besar dot tu. Oh, yang ni. Sebelah dia. Yang ni, K dot ni. K dot. K dot ni. K dot ni arah dia, K ni. Dia tak berubah. You well kan dekat point A. Kalau ada motor rotate with omega kat sini. So K ni dia akan turut rotate je. Dia berubah tak arah? Tak berubah. Dia masih tunjuk lagi ke atas. Okay, sir. Macam tu. Okay, any question so far? Saya nak bagi awak faham tu ni. Supaya awak boleh jawab semua. Ya. I Y bar dengan I Z bar tu kat mana? Kenapa sama? I Y bar, I Z bar. Kalau you tengok sini, you tengok dekat sini. Okay. X dia keluar kan? Yang ini Y bar. Yang ini Z bar. Awak tengok nota saya untuk rectangular disc. Untuk circular disc. I Y bar, I Z bar sama. MdR square over 4. I yang keluar ataupun I yang masuk over 2. Mesti per 2. Okay, sir. Okay. Okay.
Okey, saya padam yang ini. Okey, moment of the disk about its center of gravity. Nampak? mg kita dah, okey saya padam lah ni. mg ni saya padam. Okey. Okey, saya cancelkan lah. Omega y bar yang ada term tu saya cancelkan. Begitu juga dengan alpha. Alpha x bar 0, alpha z bar 0. So tinggal lagi yang 3 term tu lah. Okey, I y bar, alpha y bar plus I x bar, omega z bar minus I z bar, omega x bar. Okey. So ini adalah moment of the disk about its center of gravity. Its center of gravity ni maknanya berdasarkan kepada local axis yang kita buat tadi lah. Kita tukar semua dalam local axis. Ini local axis, I local axis, K kecil ini adalah local axis. Begitu juga dengan acceleration, local axis. So untuk soalan ni, you kena tukarkan global kepada local axis. Okay. Kalau soalan dalam soalan yang sebelum ni kita buat soalan local axis coincide with global axis, tak payah nak resolve dah. Okay, you selamat lah. Okay, tapi kalau macam ni you kena resolve lah. So you kena identify lah problem dia. Okay, masukkan nilai. So mg you akan dapat macam ni lah. Okay, ada yang masukkan nilai terus. Theta tu berapa, omega kecil tu berapa. Okay, saya tak masukkan terus. Sebab apa? Saya nak buat conclusion nanti. Saya nak jawab soalan C. Okay. Jadi daripada equation ni saya boleh buat conclusion nanti. Moment of the disk about point A, kita menggunakan this formula. Moment about A equals RG relative to A cross dengan MAG. MAG adalah MA disk. Okay. So RB relative to A equals to 0.5I. Ambil saja dalam local. Kalau you nak resolve pun boleh, tapi biar aja. Kalau you buat 0.5 pada arah local I, biarkan saja. Kalau you nak resolve, nanti ada 2 term lah. Okay. Ada 2 term. Nanti lagi complicated. Okay. Bila kita nak buat cross tu. Omega AB sama dengan, ni bukan omega disk. Ini omega point B. Omega point B adalah omega K. Alpha AB, kita buat macam tu, kita differentiatekan. Kita akan dapat omega dot 0 plus dengan omega k dot pun 0 using omega theorem. Sama dengan 0. Okay. So, acceleration B relative to A, chapter 3 kita belajar, kita derive formula untuk acceleration. R double dot U plus 2 omega cross R dot U plus alpha cross R plus omega cross R. Sekarang ni R double dot 0, R dot 0, alpha 0. Tinggal lagi acceleration B relative to A equals omega AB cross RB relative to A. Okay. So acceleration B relative to A, masukkan nilai saja. Omega K cross omega cross 0.5 I. So you kena buat yang ini dulu. Buatkan yang dalam ni, barulah yang kat luar ni cross dengan apa yang hasil yang you dapat kat dalam. Okay. Kena ikut step tu. Okay. So you akan dapat negative 0.5 omega square cos theta in I direction. Itu you dapat. Okay. Sebab apa dapat cos theta? Sebab menggunakan definition of cross product. Cross product kita guna sin angle theta. Okay. Sin angle. Jadi bila sin angle, kalau kita tak nak pakai pun tak apa. Mungkin sin 90 tolak theta. Sin 90 tolak theta sama dengan cos theta yang saya explain tadi lah. Okay. Moment about A equals RB relative to A. Masuk saja RB relative to A yang ini. 0.5 ni. Cross dengan M adalah 10. Berapa kilogram tu? 0.6 kilogram, masuk saja. Acceleration B relative to A, masukkan saja yang ini.
plus dengan mg, okay, masukkan saja nilai, you buat cross product and you campur, and then you akan dapat yang inilah. 0.012 omega kecil omega cos theta minus 0.144 omega square sin theta cos theta pada arah J. So yang ini adalah effective moment about A. Sebab apa effective moment? Sebab due to motion. Motion tu apa? Motion tu omega, alpha dan juga acceleration G. Sebab itu dia diberi nama sebagai effective moment about A. So you akan dapat macam ni lah. Okay, formula dia. So ada term. Moment dia pada arah J sahaja. Okay. Okay, what about the applied moment of the disk about point A? Macam mana kita nak dapatkan applied moment about point A? Kita kena lukiskan free body diagram. Okay, draw the free body diagram of the whole assembly. You akan dapat macam ni. Okay, moment about A ni, moment A ni adalah motor, disebabkan motor dekat point A kita letakkan, dia rotate the whole assembly. AX, AY dan juga AZ itu adalah reactions. Okay, reaction. MG macam ini, MDG, dia ada gravitational force sebab dia ada mass dekat disk tu. Okay, itu sahaja untuk free body diagram. And then kita buat moment about A, applied moment about A equals MAK, ini moment disebabkan oleh motor, plus RB relative to A. Yang ini adalah apa ni? Yang ini adalah, tengok balik nota saya chapter 4, moment adalah R cross dengan F. R dia adalah daripada B ke A, daripada A ke B adalah 0.5 I. Masukkan nilai dia sahaja. Okay. Nilai negatif sebab apa? Mg bertindak ke bawah melawan arah Z. So you akan dapat macam ni lah. MAK plus 2.549J. Okay. Equate applied moment equals effective moment about A, and then you akan dapat macam ni lah. So you tengok dekat equation ni, sebelah kiri mesti sama sebelah kanan. Okay. You tengok sebelah kiri MAK, sebelah kanan tidak ada sebutan apa-apa dalam sebutan K, tidak ada. Jadi MA equals to 0. Motor tidak buat bekerja masa ni. Okay, dia tak menghasilkan moment. Okay, kalau you tengok pun omega ni constant. Okay, bila omega constant, dia tidak ada unbalanced moment kita panggil. Kalau dalam linear system kita panggil unbalanced force. Itu second Newton's law. Okay. And then you tengok J 2.549, solving the quadratic equation. 2.549 sama dengan, ambil term yang sebelah kanan, yang ini. Okay, so solving this equation, quadratic equation, solve the equation, you may get omega equals to 20 radian per second, ataupun omega approaches to 0 radian per second. Okay, the reaction at A, okay, for omega equals to 20 radian per second, summation of force equals MAB relative to A. Okay, applied force sama dengan effective force. Sama juga pakai moment tadi kan. Moment dalam bentuk linear rotational system. Kalau bentuk linear system, kita pakai ni lah. F applied. Ini pun sama juga term dia. F effective. MA tu effective force lah, due to motion.
due to the acceleration. Okay, so you akan dapat AXI plus AYJ plus AZK minus 0.6 GK equals 0.6 MA. A adalah 0.5 kali dengan omega square cos theta. Cos theta adalah cos 30 lah. Okay, equating the term, you akan dapat AY equals to 0, AX equals to negative 0, negative 1, 03.92 Newton, and reaction in Z direction equals to 5.886 Newton. Itu adalah reaction apabila omega equals to 20 radian per second. Sekiranya omega sama dengan 0 radian per second, dia masih ada lagi reaction. Okay, you buat macam ni. Okay, so dia akan jadi AY equals to 0, AX equals to 0, AZ equals to 5.886 Newton. Yang ini due to gravitational force, mg. Okay, sebab tu you tengok sama kan. Ini AZ ni sama dengan AZ yang bawah. Okay, itu sahaja. Kita dah ada step, you kena fahamkan. Okay, bagaimana kita nak menjawab soalan yang C? Okay, sebelum ni ada soalan nak tanya. Any question so far? Saya nak tanya yang slide sebelum ni. Oh, Ada satu saya tak faham. Slide sebelum ni? Okay, boleh. Okay, slide ni ke? Yang acceleration B relative to A tu. Acceleration B relative to A, yang ini. Macam dapat negatif 0.5 omega square tu. Okay, awak tanya soalan Good. Yang lain dah faham. Good. Tapi buat tak faham, tapi buat faham. Okay, awak tak faham, awak tanya. Okay, good. Okay. Mula-mula saya bagi tahu kita buat yang kat dalam ni kan. Betul? K cross I. You lukiskan K kat mana? Okay, saya lukis kat sini lah. K pada ketika ini ini adalah X lah. Yang ini adalah Z. Betul? Ini adalah X besar. Okey. Sekarang ni K cross dengan I. K ni Z besar ni cross dengan I. Sudut ni theta kan? So sudut ni 90 tolak theta. Kalau cross product kita guna sin. Sin 90 tolak theta sama dengan cos theta. Sebab itulah kita ambil cos theta kat sini. Pada arah using right hand rule, K besar cross dengan I kecil, you akan dapat J besar. Betul? Yang ni akan dapat ni. You akan dapat omega 0.5 omega cos theta. Kita ambil sin tadi kan, sin 90 tolak theta sama dengan cos theta lah. Cos theta pada arah J. Okey. Yang dalam ni faham dah? Dah faham dah? Okey, sir. Okey. Lepas tu K, kita cross dengan J pula. K besar you tengok ni. K cross dengan J, you akan dapat negative I. Betul? Using right hand rule. K tu dengan J, cross dengan J, you akan dapat K dengan J, sudut dia berapa? K besar dengan J besar, sudut dia berapa? Sudut dia berapa? Sudut dia 90 darjah. Okay, saya tak letak sin situ. Kalau sin 90 dapat 1. Okay, sebab dia sin, dia sudut 90, saya tak pakai sin. Kalau sudut selain daripada 90, saya kena pakai sin. Okay, jadi K besar cross dengan J dapat negatif I. Sebab tu dapat negatif sini,
negatif 0.5 omega kuasa 2. Darab dengan omega ni. Cos theta pada arah I. Okay? Boleh faham? Okay. Faham dah. Thank you, sir. Okay, welcome. Yang lain? Sir, Ya. yang slide kat bawah tu, Slide yang mana? Yang selepas ni? selepas Okay. ni. Lepas ni lah. Okay, slide mana Kan tu? omega tu semasuk dalam equation tu kan? Omega mana tu? Yang kat bawah tu, yang equation first tu, satu Roman tu. Oh, satu ni. Equation yang ini. Okay, equation yang ni Lepas kan? tu semasuk kat bawah tu kan? Saya masukkan sin theta, cos theta. Sin 30, cos 30. Saya masukkan. Lepas tu saya try tekan guna calculator yang pakai square tu. Tapi tak dapat 20 pun. Saya dapat 17.69 dengan 2.3. Iya ke? Yang lain? Yang lain dapat macam mana? Kalau guna kalkulator pun Sama, saya dapat sama. 17. Dapat 17? Oh, okey lah. Betul awak lah tu. Saya salah ni, saya pakai AI tadi. Saya malas, saya kira balik. Saya kira. Dapat kosong tu betul? Dia dua nilai kan? Satu 17, satu 2.3. oh 2.3. Okey, jadi yang ni saya akan ubah balik lah. Okey. Saya take note lah. Saya take note. Okay. Kalau dapat dua nilai macam ni, ambil yang mana satu tu? Ambil dua-dua. Oh. Omega satu berapa? 17? Point 69. 69 radian per second kan? Radian per second. Satu lagi omega sama dengan 2.31. positif kan? 2.31. Betul. Okey, radian per second. Okey. Saya akan ubahlah benda ni. Okey. Thank you. Betulkan saya. Maknanya reaction dekat A pun you kena ubah juga. Boleh Boleh faham saya pun kena ubah juga ni. Tak apalah. Okey, selain tu ada soalan? Any question? Saya nak tanya. Boleh. Kita crosskan global dengan lokal kan? Kalau contohlah lokal tu kita ubah ke global dulu, baru kita cross boleh ke? Okey, contoh dia yang mana ni? Kita tengok contoh lagi senang. Macam cross tadi global dengan lokal dekat tu. K omega K cross 0.5 I, tapi I tu kan lokal, K tu kan global. Yang mana ni? Ni. Bawa dekat RB relative to A ni 0.5 ni kan? acceleration BA tu. Acceleration B relative to A. Yang mana? Tadi tu. Yang tu. Yang ni? Kan dia crosskan lokal dengan global kan? Dia crosskan local dengan global. Kalau awak nak senang, kalau saya nak senang, ambil je. Tak apa, dia ada theta pun tak apa. Kalau you takut, okay, I ni kita boleh tukar. 0.5, ini matematik saja. 0.5 okay, pada arah I. Okay, saya tunjuk pada arah I. Saya kena padam dulu ni. Yang ni. Okay, sekarang ni you nak resolve ke mana? I kan? Nak resolve I kan? Betul? You nak resolve I, sekarang ni I akan menjadi hypotenuse. Maknanya segitiga dia akan jadi, I ni akan jadi yang terpanjang sekali lah. I ni 0.5 I sama dengan nak pergi ke I, daripada kosong nak pergi ke I, sama juga daripada point kosong ni, origin, kita naik ke atas. Kalau naik ke atas jadi apa? Ini theta ni. Kalau naik ke atas, sin theta kan? Sin theta pada arah? K besar. K global. Pun boleh.
Daripada atas ni kita pergi ke kiri, dia akan jadi positif I besar. Cos. cos. Oh, ni sin theta ni saya tak tulis. Okay. Cos theta pada arah I besar. Buat macam tu, boleh. Nanti cross dia akan jadi kompleks sikit lah. Dia ada 2 term. Kalau pakai yang local, ada 1 term saja. Tapi jawapan dia sama. You jangan risaulah, boleh je. Mana-mana boleh. Tapi cara nak resolve tu, dia kena ada skill. Hypotenuse tu. Yang mana kita nak resolve? Kena pasti. Salah resolve habis lah. Okay, boleh? Faham Ustaz. Okay, ada soalan lain? Okay, kalau tak ada, kita jawab soalan yang C. Nanti saya betulkan, saya bagi balik lah. Okay. Evaluate the effect on the angle if the angular velocity of the disk omega is increased for a constant omega. Saya bagi tahu. Ini saya tambah ni. Kalau tak constant, maknanya omega ni kita ada 3 variable. 1 variable, 2 variable dan 3 variable. Awak tengok ni. The relationship between omega and the angle theta can be investigated using equation 1. The equation can be rearranged into the standard form of a quadratic equation as follows. Okay. So itu gambar dia. Dia macam ni. Dalam bentuk standard form of quadratic, omega square, omega, kita ada A, kita ada B, kita ada C. Okay. A more accurate representation of the aforementioned equation can be achieved through the use of a quadratic graph. Okay, sebab ini kuadratik, saya tak boleh nak predict. Macam kita buat assignment, common assignment 1 tu. Okay. Equation ni adalah equation quadratic equation, saya tak boleh nak predict. Okay. Sebab saya tak tahu macam mana. Mungkin dia bertambah, mungkin dia berkurang. Okay. The constant value C ni, C yang ini dapat daripada mana? Remain fixed as it is determined by the moment produced from the gravitational force. Mg sama dengan constant lah ni. Sebab M ni constant, M of the disk mass for an identical mass of the disk. Okay. To further investigate the equation, the constant value of omega is set and variation in theta and omega are explored by incrementally increasing the value of omega. Ini kalau soalan yang dia bagi, yang saya tak tambah ni, for a constant omega ni. Kita ambil omega dia, ini pada omega sama dengan 10, ini omega dia sama dengan 10. Saya lukis graf, saya buat programming ini omega sama dengan 10. Ini 20. Ini 30. Okay. Yang atas 40. Jadi saya dapat macam ni. Theta, omega, yang ini omega ni, omega of the disk versus theta. Okay. Semakin tinggi omega, theta akan semakin tinggi. Itu dia punya relation. Okay. In summary, with a constant value of omega, the relationship suggests that as omega increases, semakin naik omega, the corresponding value of the angle theta also increases. Okay, itu dia punya conclusion dia. Sepatutnya awak tak payah nak buat graf ni. Okay, sepatutnya awak tengok equation ni, equation yang kita derive ni, yang ini awak dah boleh jawab lah. Tapi dalam equation ni dia ada 3 variable, theta, omega besar, omega kecil. Jadi soalan dia tidak spesifik. Sebab itu saya buat evaluate the effect on the angle theta if the angular velocity of the disk omega is increased for a constant omega besar ni. Yang ini saya fixkan.
supaya you boleh play with theta dan juga omega. Kalau tidak, kalau you tak spesifik, you kena buat ni lah, you kena lukis gambar rajah ni and then you kena buat conclusion dia macam ni. Jadi soalan kena spesifik lah. Okay? Tak apa, soalan final awak jawab sikit je macam tadi, macam soalan yang pertama tadi, 3 markah. Ini saya nak tunjukkan analisis yang lebih detail lah. Sekiranya ditanya dengan keadaan soalan yang tidak spesifik. Jadi kalau nak buat soalan tu kita kena very spesifik lah supaya student tak keliru macam tu. Okay? Jadi soalan final you tak usah risaulah, memang very spesifik lah. Okay. Saya bagi tahu untuk soalan ni saja. Okay. Kena spesifikkan. Dan soalan assignment, common assignment yang satu tu pun ada soalan yang tak spesifik. Jadi saya kena buat analisis yang agak panjang sedikit. Okay, ada soalan? Any question so far? Ada soalan sebelum saya move to omega theorem? Sir, kalau soalan C tu kan, kalau dia minta contohnya omega dengan apa tadi? Omega dengan theta. Omega dengan theta. Ya. Kalau kita assume nilai tu and tengok dapat berapa, boleh ke? Boleh. Itu kalau dia tak spesifik. Dia sepatutnya kena spesifik. Sebab soalan dinamik ni dia memang kena spesifik. Okay, kalau buat soalan dia memang kena spesifik. Kalau tak spesifik dia banyak variable. Jadi kita nak mengurangkan variable, biasanya kita tengok 2 variable saja. Sebab tu kita kena spesifikkan satu, omega with constant omega besar ni. Ni yang saya buat ni. Bila spesifik awak boleh jawab lah. Kalau tidak spesifik, yang ni lah jadinya. Lukis guna MATLAB, itu dah lain lah tu. Okay, itu soalan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Okay, nanti saya akan betulkan dan saya akan bagi sekali lagi lah. Okay, terima kasih pada yang bagi tahu saya tadi. Okay. Saya hari tu pun saya buat pakai AI je, saya tak sempat nak kira. Okay, saya nak pergi ke Johor, saya masuk dalam AI, okay, please calculate this.